Baik, kembali bersama di Rampai Pagi, pertemuan kita di hari ini, Auda. Semoga hari kita akan terus mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Tambahan amin, lagi, Allah. biasanya di pejabat-pejabat sama ada di swasta ataupun kerajaan akan menggunakan masa ini untuk sama-sama kita ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca tahlil dan juga sudah satunya mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama ahli keluarga ataupun sesama rakan tugas. Dan sudah satunya berkaitan dengan hari ini juga wawancara kita, tazkirah sebetulnya, di mana kami bawakan kepada Auda bersatu teguh bercerai roboh. Ini satu ungkapan yang cukup menarik dan mempunyai makna yang cukup mendalam, dan insyaAllah akan dapat dijelaskan lagi lebih lanjut oleh narasumber kita, iaitu Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman, penolong pegawai perkembangan agama. Intan, ya? Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustazah hari ini? Alhamdulillah, didoakan juga Intan dengan Muammar pun dan siapa sahaja di studio ni pun dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apapun ya Ustazah, ya, kita juga berterima kasih kepada Ustazah kerana sudi datang ke studio Ramai Pagi untuk berkongsi kepada kita ya mengenai dengan tajuk tazkirah hari ini. Mungkin sikit sebanyak akan menambah pengetahuan kita ya mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu bersatu teguh bercerai roboh. Jadi Ustazah, tanpa kita ni membuang masa, jadi mungkin boleh Ustazah ya sebagai mukadimah berkongsi apa sebenarnya mengenai dengan tajuk kita ini. Okay, terima kasih Intan dan juga Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu, amma ba'. Alhamdulillah, tajuk kita ni pada pagi ni iaitu apa namanya ni, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Walaupun kita ni tanpa penjelasan sebenarnya, kita ni pun boleh faham sebenarnya apa yang akan diterangkan dalam peribahasa di sini ya. Tapi secara amnya yang dimaksudkan di sini ini persefahaman dalam sesebuah masyarakat dapat membuahkan kejayaan, manakala perbalahan akan menyebabkan perpecahan. Inilah kerana kita ni hidup di dunia ni bukanlah hidup sendiri-sendiri. Kita ni ada lagi masyarakat yang di sekeliling kita ni dalam berbagai bilang kaum, bangsa dan juga agama. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang peranan kita ni terlebih dahulu di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, iaitu kita ni diperintahkan Allah untuk menjadi khalifah. Setiap orang adalah khalifah dalam sama-sama memakmurkan bumi Allah yang maha luas. Dan juga selain itu juga kita ni adalah hamba Allah. Jadinya hamba Allah ni kendalah kita ni tu bertungkus lumus melaksanakan apa yang diperintahkan dan juga dan menjauhkan diri apa yang dilarang. Cuma di sini ni sebagai manusia kita ni perlu ada bimbingan. Dan dapat kita ni tiba-tiba jadi pemimpin, kena ada bimbingan. Jadi bimbingan di sini ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ni melihat bagaimana Nabi Allah utus sebagai pembawa rahmat. Jadinya rahmat di sini ni kalau bagi saya umum adalah kebaikan, kasih sayang. Kita ni tahu kan ketika Rasulullah diutus kepada kaumnya, keadaan orang masyarakat pada ketika itu adalah dalam keadaan yang kita ni penuh dengan ketaksuban dengan keturunan masing-masing. Akulah terbaik, dialah yang terbaik di sana. Jadinya persefahaman di sana tu amat jauh ketara di sana tu. Adanya amalan kasta, yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Jadinya mereka ni indah sehaluan. Jadinya tapi dengan usaha ataupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ni berjaya menjadi satu umat manusia yang
cukup melakar sejarah kejayaan mereka ni mampu menakluki dan juga saling kasih mengasihi di antara satu dengan yang lain. Dan bagi saya, pendapat pribadi saya bahawa amalan bersatu teguh bercerai kita roboh ni pada zaman sekarang ni semuanya akan mau cepat, semuanya akan mau mudah, semuanya akan mau ringan ni. Agak berkurangan lah dalam amalan di kalangan masyarakat kita ni. Tadi ambil contoh sahaja dalam perkara-perkara kebajikan. Indah lagi semua kan nampak bah? Indah lagi semua tu kan bergotong royong, bekerjasama. Walhal sebenarnya bila bekerjasama ni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah perkara yang cukup bagus sebenarnya. Ia adalah dalam itu ada perpaduan ummah. Jadi perpaduan di sini ini Intan dengan Muammar bukan sahaja daripada sudut tenaga sahaja yang kita ni sumbangkan, tetapi daripada sudut sumbangan, fikiran juga, hati juga perlu ada di sana tu. Sebab apa yang kita ni duduk di sini ini adalah dalam sebuah negara. Jadi negara tu ia akan maju apabila semua bersatu hati, rakyatnya, penduduknya, siapa sahaja akan mudah kita ni kan capai apa yang akan dilaksanakan itu. Sesuatu kerja yang berat pada asalnya, kerjanya mungkin berat. Tapi apabila semua turun padang jadi ringan. Dan perpaduan ini ia bukan hanya sekadar dibina dengan hati yang ikhlas, tapi juga kita ni kena ada akidah yang mantap. Kerana dengan ada akidah yang mantap ni memanglah orang-orang yang beriman ni ia tahu di mana yang terbaik untuk mereka ni. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup menarik Intan ya, dengan tajuk kita ni bersatu teguh bercerai roboh. Maklum sajalah kalau zaman sekarang ni memang benar jo Ustazah. Pada ketika ini maukan cepat, maukan pantas, maukan senang. Sampaikan menolong ataupun kalau dahulu menolong turun padang. Dah payah lagi dipanggil, dia tahu sudah. Dah payah ditagih ke datang. Tapi sekarang ni habis-habis pun baginya ikhlas mengupah orang saja. Ia dah payah datang sana. Jadi mungkin dari sana juga kalau dilihat kekurangan dalam kita ni sama-sama mengukuhkan lagi perpaduan. Berkaitan dengan bersatu teguh bercerai roboh ini, kita ni sentiasa melihat kepada satu aspek yang positif, Ustazah. Ya, betul. Bila kita ni bersatu teguh, kita ni akan bercerai. Bila bercerai, sudah tentunya akan roboh. Tetapi adakah ada boleh dikaitkan dengan sesuatu perkara yang tidak mendatangkan kebaikan jika adanya perpaduan berkenaan? Okey. Sebagaimana yang Muammar kata, bila sebut perpaduan memang ia membawa kepada positif. Tapi ada juga perpaduan yang mendorong kepada negatif. Dan benda ni, perkaraan ni, ia adalah sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa yang dimaksudkan di sini ini adalah perpaduan. Yang dimaksudkan di sini ini, qala Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka ayat di sini ini jelas kepada kita ni bahawa mafhumnya bertolong-tolonglah kamu pada perkara baik dan juga takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan pada perkara yang mengundang dosa dan juga permusuhan. Jelas di sini ini bahawa tolong menolong ini yang disukai oleh Allah adalah pada perkara kebaikan. Apa juga kebaikan yang telah pun ada di dalam Al-Quran itu ataupun yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita ni perlu penuhi. Manakala yang dilarang adalah yang mengandungi dosa dan juga yang boleh yang sampai kepada perpecahan. Artinya kadang-kadang kita ni jadi batu api. Mungkin perkara tu kecil, tapi apabila sudah ada sokongan, ya kalau satu ni ia akan berani, ada perpaduan dan dia berani kalau ia seorang dia berani tu. Tapi apabila ia ada sokongan, tani tahu benda tu adalah salah, itulah yang akan yang ditegah. Sebab apa? Bila ia macam api yang kecil dapat kita ni kawal. Betul. Tapi apabila kita ni bagi kayu api lagi, jadi tayar marak,
kemudian merebak tadi tempat lain, maka api yang marak itu kita ni akan sukar kawal. Betul. Dan dia akan menghancurkan, membinasakan apa yang ada di sekeliling. Begitulah juga dalam nisbahnya dalam negara kita ni. Perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang boleh menjurus kepada perpecahan, hendaklah kita ni elakkan ataupun kita ni tinggalkan ataupun kita ni sekat, supaya ketenangan itu kan impian, harapan semua orang dapat hidup dalam keadaan suasana tenang, suasana yang tentram, selamat. Macam sebelum ni teringat pelajar saya masa kita ni mula-mula dapat COVID pertama tu, semua orang dalam keadaan panik. Betul. Panik, semua beli itu, semua beli ini. Walhal sebenarnya yang pertama sekali yang kita ni serahkan adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni lebih kepada sana. Di sana pun kita ni boleh melihat adanya kekecohan, huru-hara yang menimbulkan kesusahan hati pada setiap orang. Dan yang sama juga dalam pernah satu riwayat daripada daripada Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu an, bahawa beliau mendengar bapanya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu asabiyah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu'ina qaumaka 'ala zulmi," bahawa kamu membantu dan bekerjasama dengan kaummu dalam melakukan kezaliman. Riwayat Abu Daud. Maka di sini ini membantu pada perkara kezaliman itu pun sebenarnya adalah dilarang. Contoh sahaja pada zaman orang Arab dahulu, mereka ni sangat ta'assub dengan keturunan masing-masing. Jadinya kalau jika sekiranya salah seorang daripada ahli keluarganya tu tarang-tarang sudah melakukan kesalahan, mana mereka akan peduli kesalahan yang dibuat oleh ahli keluarga mereka ni. Yang penting mereka menyelamatkan. Di sana tu bagus sebenarnya menyelamatkan saudara seiman kita ni. Tetapi apabila tarang-tarang sudah melakukan kezaliman, kesalahan, tidak wajarlah katanya itu bersatu hati pada perkara di sana tu. Samalah benda ni pun bukan dah pernah terjadi di kalangan masyarakat kita ni. Ada sebab itu kita ni kena hati-hatilah di mana kita ni kan membuat sokongan di sini ni. Wajarlah kita ni siasat terlebih dahulu masalah yang berlaku. Jangan kita ni tarus-tarus saja merujuh ataupun membuat spekulasi. Kerana spekulasi ini ada kalanya yang betul dan dia boleh menjadi suatu fitnah. Sebab itu benda perkara ni yang membawa kepada perpecahan hendaklah dijauhi oleh setiap daripada kita ni. Sebab apa? Bila kita ni condong kepada sana, rahmat Allah indakan turun bersama kita ni. Pernah kita ni mendengarkan muafakat membawa berkat. Jadinya apabila semua muafakat, insya-Allah kebaikan akan sentiasa ada. Apabila kebaikan berterusan, insya-Allah rahmat Allah akan sentiasa bersama. Ya, masya-Allah. Ya, itu adalah antara perpaduan yang harus kita nak elakkan. Jadi kalau ada berlakunya kezaliman, tidak perlu untuk kita ni mengadakan perpaduan yang negatif ya. Baik, dan seterusnya ni Ustazah ya, mungkin boleh Ustazah kongsikan pada penonton kita antara contoh amalan yang boleh menyuntik kepada kesatuan ummah dalam kehidupan seharian. Kita percaya sahaja pasti ada ya amalan yang dapat kita praktikkan Ustazah. Okey. Terima kasih Intan. Kita ni berpegang kepada dua, Al-Quran dan juga Sunnah. Jadinya setiap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perintah yang diperintahkan Allah ni tentulah ada kebaikan di sana. Cuma akal kita ni kadang-kadang dah sampai dah dapat memistar digest apa yang sebenarnya hikmah di sebalik di sana tu. Maka di sini ini
amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang dibuat oleh Rasulullah sebenarnya semuanya adalah untuk perpaduan. Perpaduan bahawa umat manusia ini adalah satu sebenarnya. Tapi disebabkan tadi punya sikap, jadilah perpecahan. Nah, amalan di sini ini banyak perumpamaan ketanian ini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada menyebut juga bahawa salah satunya adalah tubuh badan kita ni, bahawa perumpamaan orang mukmin itu dalam perkara kasih sayang adalah seperti sebatang tubuh, kalau sakit semua merasa sakit. Sama juga perumpamaannya macam satu bangunan, orang mukmin ni dengan mukmin yang lain macam bangunan saling kuat menguatkan di antara satu dengan yang lain. Nah, contoh saja paling mudah adalah dalam saf sembahyang. Dalam saf sembahyang kan itu adalah awal-awal sekali kalau kita akan berdiri sembahyang berjemaah, imam ataupun siapa yang mengetuai memang akan bercakap, luruskanlah kamu punya saf. Sebab apa? Rasulullah ada bersabda, ya, bila kita ni bersabda, ya, janganlah kamu berbeza, tidak meluruskan safnya, kerana ia akan menjadikan hati kamu berselisih. Di sana sudah ada ada sudah unsur-unsur beritahu bahawa kalau dalam saf itu sudah ketani indah sepakat, maka di luar pun ketani indah sepakat juga. Tapi kalau dalam sembahyang itu dalam saf saja ketani itu semua bersatu hati, melihat kosong itu ketani panuhkan tanpa disuruh-suruh lagi, ya. Kalau sekarang ini apa payah panuhkan dapan dah mau di sini saja dibiarkannya kosong. Kalau pendapat pribadi saya, bilanya kosong itu ketani pun dah khusyuk hati pun macam berkata-kata. Inilah yang sebenarnya amalan yang perlu ketani perbaiki, memperbaiki saf, artinya baik dah sudah ketani punya hati di luar itu bersatu teguh bercerai roboh. Sebab itu saf ni jangan diabaikan, walaupun ia macam nampak remeh, tapi sebenarnya fadilat yang ketani nampak iaitu ia menyatukan hati-hati umat Islam dan orang yang beriman. Itulah yang dapat ketani kongsikan di sini, ya. Baik, alhamdulillah. Ustazah, mungkin dapat juga Ustazah kongsikan juga pada ketika ini, ya. Maklum sajalah di zaman moden ini bagi kita ni mudah sahaja, malah bagi kita ni difikirkan ia suatu perkara yang baik, akan tetapi walhalnya membuatkan ia satu perkara condong kepada perkara-perkara yang buruk ataupun menjadi puncak ataupun memberikan impak yang buruk kepada masyarakat. Jadi mungkin dapat dikongsikan apakah antara punca dan juga impak yang diberikan kepada masyarakat jika sekiranya bersatu teguh bercerai roboh ini tidak diguna pakai. Okey. Terima kasih. Okey. Sebagaimana yang saya katakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 213 bahawa Allah berfirman bahawa umat manusia ni bersatu, satu. Tetapi disebabkan tadi jangan lupa bahawa ketanya ini selain Allah kurniakan akal, ketanya ada nafsu. Jadi disebabkan nafsu yang tidak terkawal, maka mendoronglah setiap orang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Kadang-kadang ada perbuatan seperti itu. Jadi apabila sudah ia melampaui batas itu disebabkan hawa nafsunya, dan salah satu puncanya adalah hasad, dengki, cemburu. Cemburu itulah yang salah satu isu terbesar menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Sebabnya tanpa dengan adanya hasad dengki ini, apa yang ketanikan laksanakan, contohlah dalam persatuan kan dibuat itu berbantah-bantah. Tapi bantahan itu sebenarnya bukan ada sebab je, tapi kerana ia anda suka, kerana hawa nafsunya lebih menginginkan keinginannya itu untuk menghancurkan apa-apa jualah visi dan misi yang diperbincangkan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan apa jua yang kita ni buat hendaklah bermusyawarah. Sebab apa musyawarah ni? Ia adalah satu kita ni meninggalkan di antara satu dengan yang lain dalam kalau kita ni kan melaksanakan sesuatu urusan. Sebabnya urusan yang damit apabila ia musyawarah
ada percambahan kan, idea, cadangan, maka benda yang asalnya jadi rumit ia akan jadi senang. Sebab tu hasad dengki ni kita ni perlu perbersihkan diri kita ni, jiwa kita ni, hati kita ni daripada sifat-sifat mazmumah. Kerana sifat-sifat mazmumah inilah yang akan mendorong umat manusia ni berpecah belah. Dan ini bukan kita ni pernah lihat. Kita ni melihat pada sekarang ini di mana sahaja hanya disebabkan mengikut hawa nafsu, mereka belakangkan perintah Allah dan juga Rasulnya. Sedangkan perintah Allah dan juga Rasulnya adalah bersatu padu. Tadi lihat macam mana kan para sahabat yang berseturangan ini berbeza kaum, suku, berbeza ia punya kedudukan, tetapi apabila bersama mereka jadi orang yang hebat. Lihat contoh saja suku kaum Aus dan Khazraj, bangsa Arab yang sama. Tapi kerana perbalahan yang daripada turun-temurun, mereka jadi banyak kerugian, terutamanya daripada sudut perekonomian. Sebab itu kita ni jua yang berselisih di antara kita ni hendaklah kembali kepada Allah dan juga Rasulnya. Sebab 3 hari ada kan 3 hari kita ni dah bertegur sapa, berkelahi, rahmat Allah itu dah datang. Hiduplah orang tersebut dalam keadaan penuh dengan permusuhan, kebencian. Itulah yang ingin kita ni kan jauhi di sini ya. Sebab kita ni sama-sama umat Islam ni hendaklah saling dukung mendukung, especially dalam perkara dakwah sebenarnya. Sebab apa? Hati kita ni perlu kepada ketanian ini perlu memperjuangkan sebagaimana Nabi dan para sahabat perjuangkan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Jadi Ustazah ya, kita pagi ini berbaki 3 minit saja lagi ni. Jadi mungkin boleh Ustazah simpulkan mengenai dengan tajuk kita ini. Okay, terima kasih. Alhamdulillah dengan tajuk pada hari ini, harapan kita ni semua bahawa bersatu teguh bercerai roboh ini merupakan, walaupun ia hanya sekadar menceritakan keadaan, tetapi sebenarnya inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mendidik hati-hati para sahabat yang pada dahulunya mereka ni di antara golongan yang mengamalkan kasta ataupun suka membeza-bezakan, tetapi dengan adanya keimanan dan ketakwaan, keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam pada masa itu satu umat yang sangat digeruni dan sangat dimuliakan, dipandang tinggi oleh bangsa-bangsa yang lain. Kerana apa? Kerana adanya kesepaduan di antara satu dengan yang lain. Mereka ingin memandang pada perkara-perkara yang lepas, apa yang mereka pandang adalah iman dan takwa. Tadi belajarlah dengan apa yang Rasulullah buat terhadap kaum Aus dan juga Khazraj, di mana permusuhan itu boleh sahaja diselesaikan dengan perdamaian, kerana perdamaian itu akan mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ni mengundang permusuhan, setentulah akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemurkaan ini bukan hanya diturunkan kepada mereka yang membuat kebencian, tetapi turut dirasai oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tani pelajari dengan apa yang ada berlaku di seluruh pelosok dunia, maka sama-samalah kita ni mengamalkan perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, demikian tadi telah pun kami bawakan kepada anda segmen Tazkirah Bersatu Teguh Bercerai Roboh bersama narasumber kita Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.